A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar Putrajaya FM yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan akan sentiasa berada di dalam rahmat-Nya dan sentiasa diberikan kekuatan dan kemudahan untuk melalui ibadah puasa yang mana insya-Allah sebentar lagi kita akan sama-sama iftar dan berbuka puasa. Dan jangan lupakan sunnah-sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, terutamanya memperbanyakkan berdoa ketika saat hendak berbuka puasa. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung tentang satu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan ketika hayat Rasulullah SAW yang kita sebut sebagai Perang Badar Al-Kubra. Kenapa kita kembali mengulang kaji sirah peperangan ini? Saya teringat ada suatu kata-kata yang dinisbahkan kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kunna nu'allimul maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimus surata minal Quran. Kami ketika kecil diajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajar surah-surah daripada Al-Quran. Ketika zaman salafus salih, ianya diajar sebagaimana Quran diajar. Bermaksud ianya sebagai isyarat betapa pentingnya kita mengajar sirah Nabi kepada anak-anak kita supaya mereka dapat memahami agama dengan lebih baik, mereka dapat menjiwai pengorbanan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi perang Badar ini merupakan peperangan pertama dalam sejarah Nabi, yang mana ianya juga disebut sebagai Yaumul Furqan, hari yang menjadi titik penentu kepada kesinambungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum berlakunya peperangan tersebut, Rasulullah telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar diberikan bantuan. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, andainya mereka kalah, andainya mereka tewas, maka tidak tahu siapakah yang akan dapat meneruskan kesinambungan dakwah dan menyebarkan Islam selepas itu. Maka kerana itu jugalah Allah Subhanahu wa taala telah menghantar bantuan, termasuk diutuskan para malaikat untuk membantu tentera-tentera Badar dari kalangan para sahabat ketika itu. Dan para sahabat yang menyertai tentera Badar, yang menyertai perang Badar, dihitung sebagai sahabat yang terbaik. Dan begitu juga disebut oleh para ulama, para malaikat yang diutuskan turun ke bumi untuk membantu tentera Badar dalam peperangan Badar juga merupakan malaikat yang terbaik dari kalangan para malaikat. Subhanallah. Jadi ianya merupakan satu peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat bermakna dan peristiwa yang menjanjikan ganjaran yang sangat besar kepada umat Islam, para sahabat Nabi yang menyertainya dan juga pada para malaikat yang menyertainya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin para sahabat yang menyertai tentera Badar yang mana segala dosa mereka akan dihapuskan. Terjadi satu peristiwa sebelum Fathu Mekah ketika Rasulullah SAW ingin menyerang kota Mekah untuk menakluk dan mengambil kembali kota suci tersebut. Ada seorang sahabat yang merupakan tentera Badar, iaitu Hatib bin Abi Batla'ah, telah mengantar surat kepada keluarganya di Mekah. Yang ketika itu mereka, tentera Rasulullah SAW bergerak daripada Madinah, dan Hatib bin Abi Balta'ah telah mengantar surat kepada ahli keluarganya di Mekah supaya bersiap sedia. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Jibril untuk mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan Hatib tersebut. Andainya surat itu terlepas ke tangan orang-orang Mekah, nescaya perancangan Rasulullah SAW yang ingin menyerang
dengan serangan hendap, dengan serangan mengejut, akan tidak berjaya. Maka Allah telah memberi wahyu kepada Rasulullah SAW dan mengkhabarkan tentang tindakan Hatib tersebut, dan surat tersebut berjaya dihalang sebelum sampai ke kota suci Mekah. Kemudian apa yang berlaku, Umar Al-Khattab berasa sungguh marah dan melihat tindakan Hatib itu sebagai satu pengkhianatan. Sedangkan Hatib sendiri bukanlah mahu berkhianat kepada kerajaan Islam, tetapi Hatib semata-mata ingin membantu keluarganya yang ketika itu berada di Mekah. Dan ketika Umar berasa sangat marah dan ingin memancung kepala Hatib, Rasulullah SAW mengingatkan Umar bahawa Hatib merupakan Ahlul Badar, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah sudah pun mengetahui, pasti mengetahui sebelum ini apa yang akan dilakukan oleh Hatib, dan Allah sendiri telah menjamin bahawa segala dosa yang dilakukan Ahli Badar akan diampunkan. Dan ketika itu juga Umar Al-Khattab tersedar, dan Umar Al-Khattab terus menangis kerana Umar sedar bahawa dia juga termasuk dalam Ahlul Badar. Dan itulah rahmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat yang menyertai tentera Badar tersebut. Dan apa yang terjadi ketika itu, Mekah merupakan satu negara yang disebut sebagai negara kafir ketika itu, dan mereka merupakan golongan kafir harbi, yang mana pada bila-bila masa mereka dapat menjadi ancaman kepada negara Madinah, negara Islam Madinah yang baru dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah sering melakukan serangan moral kepada Mekah ketika itu, dengan melakukan banyak serangan-serangan kecil untuk melumpuhkan ekonomi dan juga moral penduduk Mekah, penduduk musyrikin Mekah ketika itu. Dan ini merupakan taktik yang baik, yang mana kita hari ini juga kadang-kadang kita tidak dapat berdepan secara fizikal dengan negara-negara kafir yang besar yang cuba menindas agama Islam. Tapi apa yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan serangan ekonomi, yang mana baru-baru ini apabila negara Perancis telah melakukan penghinaan ke atas Islam, dan kita telah melancarkan boikot. Umat Islam di seluruh dunia telah melancarkan boikot ke atas barang-barangan produk Perancis, dan ianya memberi kesan sehingga mereka memberikan respon dan melenting di atas tindakan umat Islam tersebut. Jadi ini antara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk serangan ekonomi terhadap kerajaan, terhadap negara Mekah ketika itu. Dan apabila Rasulullah SAW mendapat khabar bahawa Abu Sufyan membawa kafilah yang membawa banyak harta dagangan, emas sehingga beribu kilogram, dan juga barang-barang unta sehingga 1000 ekor unta, yang hanya dikawal oleh 40 orang pemuda ketika itu, Rasulullah SAW melihat ini peluang untuk menyerang kafilah Abu Sufyan dan merampas harta-harta yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk diperdagangkan ke Syam pada waktu ketika itu. Dan khabar tersebut, khabar bahawa Rasulullah SAW ingin menyerang, telah sampai ke Abu Sufyan juga. Dan ketika itu Rasulullah SAW tidak mewajibkan para sahabat untuk turut serta dalam serangan tersebut, kerana Rasulullah SAW tidak menjangkakan akan terjadinya peperangan besar sebesar perang Badar. Mereka hanya merancang untuk melakukan serangan dan merampas barang dagangan pada ketika itu. Kerana itu juga sebelum berangkat, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang telah pun bersedia, telah mempunyai cukup kelengkapan untuk turut serta. Dan mereka yang masih belum bersedia, Rasulullah SAW memberitahu supaya tidak perlu untuk turut serta. Ada sebahagian sahabat yang ingin turut serta tetapi tidak dapat, kerana Rasulullah SAW hanya mahukan mereka yang telah pun bersedia. Dan salah seorang daripada sahabat Nabi yang besar, Uthman Al-Affan, juga tidak dapat turut serta walaupun dia sendiri mahu untuk turut serta dalam serangan tersebut. Tetapi Uthman bin Affan tidak dapat turut serta kerana ketika itu berlaku kewafatan Ruqayyah, anak kepada Rasulullah SAW yang juga merupakan isteri kepada Uthman. Maka Uthman tidak dapat turut serta, tetapi Rasulullah SAW telah mengkhabarkan disebabkan niat Uthman, dia turut diberikan ganjaran ke atas perang Badar tersebut disebabkan niatnya.
Maka kadang-kala tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, niat kita mampu memberikan kesan yang besar terhadap amalan kita. Terdapat juga sebuah hadis bila Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, di mana ada tentera yang merentasi lembah, mendaki gunung dan sebagainya untuk menuju ke satu tempat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada sebahagian daripada mereka yang berada di kota Madinah tidak turut serta, tetapi turut juga mendapat pahala yang sama sebagaimana yang diterima oleh mereka yang sedang menempuh perjalanan tersebut. Kerana apa? Mereka yang tidak dapat turut serta ini disebabkan keuzuran, bukan kerana mereka tidak mahu. Maka disebabkan mereka telah pun mempunyai niat dan kesungguhan untuk turut serta, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka juga tetap akan mendapat ganjaran yang sama. Subhanallah. Maka kerana itulah pentingnya untuk kita membersihkan niat, untuk kita menjaga niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan, kerana ianya mampu mengubah suatu amalan daripada amalan yang besar menjadi amalan yang kecil, atau bahkan boleh terhapus, ataupun daripada amalan yang kecil akan menjadi satu amalan yang sangat besar hanya disebabkan niat kita yang ikhlas. Dan ada satu kisah menarik yang mana Umair bin Abi Waqqas yang merupakan saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu yang hanya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, masih lagi remaja, yang mana Rasulullah SAW membenarkan para sahabat dalam usia tersebut untuk turut serta, tetapi disebabkan serangan ini yang tidak dijangka menjadi serangan yang besar, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Umair supaya tidak perlu ikut. Umair telah memujuk Rasulullah SAW supaya mengizinkan beliau turut serta, dan kemudian apabila melihat kesungguhan Umair bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW telah memberikan keizinan kepadanya untuk turut serta. Dan akhirnya ketika perang Badar, Umair bin Abi Waqqas telah syahid di medan peperangan. Di sini kita dapat lihat betapa hebatnya semangat anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana ketika kecil lagi mereka sudah mempunyai jiwa untuk berjihad. Mereka telah mempunyai semangat untuk berkorban demi agama. Mereka sudah mempunyai keinginan dan kemahuan untuk turut serta dalam kerja-kerja dakwah. Dan ini merupakan hasil tarbiyah Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kita pada hari ini selaku ibu dan bapa dan juga ahli keluarga hendaklah memupuk semangat yang sama kepada anak-anak kecil kita, supaya mereka berasa ada kemahuan dan kesungguhan untuk membela Islam, agama yang sangat kita cintai ini. Malangnya hari ini anak-anak kita lebih hebat bertempur di medan peperangan secara maya, PUBG, game dan sebagainya, macam-macam game sebagainya. Cuma begitulah realiti dunia mereka pada hari ini. Apa yang dapat kita lakukan di samping ujian-ujian dunia tersebut, maka kita terus menghidupkan semangat untuk membela Islam di dalam jiwa mereka dengan berkongsi sirah-sirah Nabi seperti ini, supaya mereka ada paling tidak pun rasa semangat untuk membela Islam, rasa cinta kepada Islam, rasa mahu turut serta dalam menyumbang kepada dakwah Islamiah, insya-Allah. Dan antara yang turut menarik perhatian apabila Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat menanggalkan loceng-loceng yang dipakaikan di unta-unta ketika itu, kerana tidak mahu akidah para sahabat itu terganggu. Bayangkan, loceng-loceng yang mungkin dianggap sebagai tangkal, loceng-loceng yang mungkin berpotensi untuk merosakkan akidah para sahabat, turut dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita lihat ada di sebahagian masyarakat ketika mahu berjuang, berperang dan sebagainya, mereka malah memakai tangkal kepada diri mereka sendiri. Bayangkan, para sahabat melarang loceng-loceng dipasang di haiwan tunggangan, pada kenderaan mereka, apatah lagi pada tubuh badan sendiri. Dan hari ini kita lihat ada masyarakat yang melakukan lebih daripada itu. Percaya dengan batu-batu, cincin, rantai dan sebagainya, kertas-kertas azimat yang mana dikatakan dapat membantu, dapat menjadi azimat untuk memberikan kemenangan di medan pertempuran dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu daripada pintu syirik yang perlu kita hentikan.
Ada satu riwayat Umar Al-Khattab ketika dia hendak mencium Hajarul Aswad, dia menyatakan bahawa sesungguhnya engkau ini batu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada aku. Aku mencium engkau kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau Hajarul Aswad, maka aku juga tidak akan cium, kata Umar Al-Khattab. Bayangkan Hajarul Aswad sebaik-baik batu, yang mana batu Hajarul Aswad ini turun daripada syurga. Asalnya putih, kemudian menjadi hitam disebabkan dosa anak Adam. Ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan sebaik-baik batu itu juga dinafikan manfaat dan mudaratnya oleh Umar Al-Khattab. Sungguh malang masyarakat pada hari ini jika ada yang mempercayai batu-batu yang dibuat cincin dan rantai atau apa-apa saja dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Jadi ini merupakan salah satu daripada pintu syirik yang perlu dihapuskan dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setakat itu perkongsian kita tentang Perang Badar pada hari ini. Jika diberikan keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung lagi untuk berkongsi ibrah dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada Perang Badar, satu peristiwa besar yang telah berlaku pada bulan Ramadan ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berbuka puasa dan sekali lagi jangan lupa berdoa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.